Membina Kesejahteraan Negara, Bab 7 Sejarah Tingkatan 5 KSSM. 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan akan dipecahkan kepada Akta Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi Pentadbiran, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Bahasa Rasmi Pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Penubuhan UKM merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Universiti ini muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Penubuhan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) pada tahun 1992. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainun Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Jawatan ini
kini dikenali sebagai Ketua Pengarah. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. TBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Tujuh 7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan akan dipecahkan kepada sejarah pembentukan, prinsip utama, matlamat pembentukan, agensi pelaksana, citerawarna Malaysia, penggiat budaya. Sejarah pembentukan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Kongres ini boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956 iaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Kongres ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak Husin. Kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Prinsip utama. Prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Matlamat pembentukan. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Agensi pelaksana. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengannya. Antaranya, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya dan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Citerawarna Malaysia. Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program seperti Citerawarna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Antara program yang dijalankan termasuklah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Program Citerawarna diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan rakyat, pelbagai kaum dan budaya. Penggiat budaya. Sumbangan mereka juga penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Dasar kebudayaan kebangsaan melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor.
tokoh ini memberikan sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih atas sokongan anda.